Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda sekalian tolong bagi love kepada mereka yang masih lagi bertugas. Seperti biasa, kita jangan lupa kita dah masuk peringkat minggu ketiga sekarang di dalam MCO ataupun PKP kita ni, kawalan pergerakan. Saya mengharapkan semua betul-betul minggu ni stay back, okay? Stay put, okay? Masih lagi ketika ramai sangat orang pergi pasar atau pergi tempat-tempat membeli tu, berhati-hati sedikit, boleh tak? Itu sebagai nasihat saja. Sebab apa, musim ni, minggu ni dan minggu ni lah, maksudnya 10 hari ni, especially the next 5 to 7 days ni, kita betul-betul kena berhati-hati, okey? Sebab anda dah belajar daripada mana datangnya COVID punya fasa pertama dah lepas, ni fasa kedua, dia punya wave tu bila dia datang nanti mendadak. So tolong berhati-hati, okey? Dan saya selalu mengatakan kalau you order barang apa-apa by parcel apa-apa pun, pastikan you agih-agihkan, asing-asingkan dia, dan biar kat luar dulu. Mana yang boleh tahan lama, biar kena panas ke apa-apa dulu. Kalau tak rosak, biar dia kat luar dulu. Boleh? Bila masuk, you betul-betul sanitize dan bersihkan. Semua boleh ikut. Okay? Saya doakan you selamat, okay? Dan berhati-hati, okay? Stay safe. Right. So no problem ya. Hari ini saya mengharapkan mereka yang masih lagi bertahan kat rumah tu masih banyak bersabar dan jangan terlalu resah dan gelisah. Okey. Baik, hari ini saya nak berceritakan ada berita terbaru, dan saya tadi dikejutkan dengan satu berita mengatakan, oh, kita dah jumpa vaksin. So saya pun sebagai doktor memang minat sangatlah kan, mana tahu kita boleh bantu pesakit-pesakit, nak recommend kepada siapa yang belum tahu. Rupa-rupanya ini tak salah, isu-isu melalui penggunaan Quran, penggunaan kita doa, kita tiup ke air dan sebagainya. Saya tidak ada objection, sebab dia tidak merosakkan sesiapa, bahkan memang ada kekuatan ruqyahnya tu. Cuma saya tak nak nanti anda mainkan benda ni sebagai diviralkan cuma dengan ni saja, nanti you mengharapkan semua. Memang betul, ni sensitif ni bila saya cakap ni, jadi saya tak mau komen panjang-panjang. Cuma jangan buat berita macam tu seolah macam, oh, we have found the vaccine, lepas tu padahal vaksin ni kita dah boleh pakai setiap hari pun. Memang kita berdoa setiap hari pun. Mungkin caranya dia buat secara berstruktur, maka dia nampak lebih macam real. Sebenarnya you dengan Quran, dengan you punya doa, dengan you punya solat, dengan tahajud, dengan duha you, insya-Allah boleh. Nanti takut nanti you katakan tunjuk ke tempat-tempat ayat-ayat yang you berperasaan dan pemikiran lain, saya risau juga. Okey, sebab masa saya kena kanser dulu, saya nak cerita kat you ni, masa saya kena kanser dulu, saya pun pergi buat cerita-cerita macam ni. Bukan salah, saya tak anggap ni sebagai satu kesalahan, tapi jangan sampai kita cuma kat situ saja. Faham tu tak? Maksudnya kita kena jaga pemakanan juga, kena jaga mental kita, kena jaga keyakinan kita pada Allah tu tetap, tapi bukan fokusnya taksub kepada itu saja. Okey, kita yakin betul, maka kita tambah dengan penjagaan diri, hygiene diri, baru saya rasa itu masuk akal kita. Sebab apa, bila akal ni tak boleh terima, kadang-kadang dia jadi pelik kan. Nanti you makan tak jaga, kebersihan tak jaga dan sebagainya, perintah-perintah ni semua buat tu secondary pula, maksudnya diketepikan. Itu yang membahayakan. Kan saya dah tengok ramai orang yang dah pergi semayang tepi jalan dan sebagainya, melawan arahan dan sebagainya tu, masya-Allah. Inilah menyebabkan kita menjadi sampai sekarang saya tak faham kenapa benda tu berlaku. Dan saya minta maaf kepada sesiapa yang nampak cerita ni. Baru ni, kalau betul lah saya tengok gambar tu, betul YAB kita, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin sendiri berdepan dengan begitu ramai orang kementerian, tak salah saya. Dia pergi beliau melawat satu center untuk low risk punya taklimat, tak salah saya. Bila saya tengok, saya terkejut. Kenapa tak ada orang bantu beliau untuk pakai mask ke, ataupun sekurang-kurangnya bila turun tu duduk jauh ke. Saya nampak tak kurang daripada 30 orang mengelilingi beliau pada masa tu. Insya-Allah, kalau you faham social distancing, this is the first step yang you kena jaga, betul tak?
Maklum saja dia PM kita, tak kiralah you kepercayaan politik mana. Bagi saya itu tak mustahak. Saya takut benda-benda macam ni kita lalai, itu saja. Okey, cukup. Itu sebagai mukadimah. Saya risau sebab kita patutnya lebih bijak daripada yang sepatutnya kan. Takut nanti orang yang menasihati YAB tak peka pada benda ni. Nanti kalau saya cakap macam ni jadi isu pula. Saya cukup kat situ aja. Okey. Kalau macam tu sekarang kita teruskan ya. So jaga baik-baik apa yang you viralkan tu, berhati-hati. Sudah ada 3 jawapan. Hari ini topiknya ialah tafakur COVID-19. Sambil kita nak sedikit tafakur. Tafakur tu you jangan risau, perkataan tu bermakna renung sejenak. Kan bak kata apa tu kalau kita renung sejenak, betul tak? Seolah macam kita beramal sampai setahun. Dia punya amalan kita tu lebih baik daripada kalau kita beramal sampai setahun tapi kita langsung tak ada terfikir, tak renung langsung, tak buat reflection, tak ada muhasabah. Itu tak ada makna. So kita nak cuba renung sejenak hari ni. Boleh? Aida, semua dah masuk? Okey, dah masuk. Baru kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi love seperti biasa. Jangan lupa kepada yang sakit, kepada yang membantu orang sakit, kepada wira-wira kita always respect them. Semua termasuk sampai saya dah kata orang yang jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga makanan dan jaga kebersihan satu Malaysia. Baik. You jangan risau, udara kita dah mula bersih sekarang. Tak ada lagi bau asap dan sebagainya. Anda pun tahu kenapa kan? Berita baik juga hari ini yang real kita dapat, ada sahihnya cerita hidrochloroquine kan yang saya cerita banyak tu dah ada beberapa tempat dah pakai. China, France dah mula pakai, bermula daripada 6 Mac USA pun dah mula pakai. Pakai tu maksudnya di trial kepada beberapa hospital dan dah mendapat feedback bagi mereka yang cuba dengan remdesivir. Ingat tak remdesivir yang Malaysia dipilih sebagai salah satu negara untuk dibuat clinical trial, pun ada negara-negara yang banyak dah pakai. Sebab apa? Semua ni saya dah cerita. Remdesivir tu sejak zaman SARS dengan MERS lagi 2017 resmi dia diguna pakai. Remdesivir, ubat antiviral tu kan. Februari tahun ni Chinese dah pakai. Lepas tu lewat tahun Februari juga, bulan Februari tahun ni juga USA dah pakai. Lepas tu Japan ikut, Korea ikut, Singapura ikut. Of course China yang mana yang work dia akan pakai. Okey. Saya dah cerita ada satu company nama Gilead tu, dia bagi kalau emergency je, negara mana yang perlukan dia bagi je untuk dia dapatkan lebih trial, okey, supaya dia dapat confirm yang ni real, boleh diterima oleh WHO. Sampai kini WHO belum lagi putuskan yang mana satu yang official ubat ataupun boleh selamatkan daripada COVID ni kan. Namun dah ada orang dapat daripada ada satu lagi nama Lopinavir dan Ritonavir yang pernah you dengar oleh kementerian pun nak cuba-cuba, tapi yang ni masih lagi plus minus, tak berapa meyakinkan. Sehingga kan ada orang nak ambil ubat-ubat untuk rheumatoid pun seperti Sarilumbab, nama-nama pun pelik-pelik lah kan. Jadi ubat-ubat untuk rheumatoid ke untuk penyakit seperti dulu kan, chloroquine tu untuk malaria, sekarang ni diguna pakai untuk COVID-19. Bagi saya dan beberapa orang doktor lagi di seluruh dunia sekarang, in fact di Malaysia pun dah ada kumpulan-kumpulan doktor yang dah bukan beranikan diri, dah meyakini diri yang vitamin C boleh membantu, perkataannya membantu untuk menyelamatkan keadaan. InsyaAllah dah ada jawapan pun dan dah ada orang pakai pun. Baik. Jadi kita hari ni nak bertafakur sedikit sebab apa? Dah banyak kita cerita, jadi kadang-kadang cakap aja kita tak reflect balik, kita tidak muhasabah. Bagi saya yang penting sebagai wellness consultant ni, saya tak mau cuma bagi dari segi produk saja, ubat saja ataupun suplemen saja. Saya nak tahu kenapa Tuhan jadikan coronavirus ni, kenapa dia turunkan coronavirus ni. Dah banyak juga orang cakap benda tu, tapi saya nak cuba simpulkan daripada banyak penulisan dan kadang-kadang tu ada penyajak pun buat cerita macam ni, ada pujangga-pujangga yang memberi tulisan-tulisan yang cukup cantik yang memang memberangsangkan saya untuk berkongsi dengan anda, dan saya sendiri ada pendapat
saya sendiri ada pendapat sendiri. Contohnya bila seorang tu buat dia punya video. Yang ni anda mungkin dah tengok, namanya Dr. Osman Jasad. Very nice. Dia cerita tentang simple je. Dia kata yang you dah pernah dengar kan, apa tu, sesudah kesulitan ada kemudahan. Saya pun rajin cerita, benda jangan risau sangat, setiap yang susah tu Tuhan gantikan dengan kemudahan. 2 kali ayat yang Tuhan kata tu kan. Jadi Tuhan dah sabda pula, dah berfirman kan, kalau kita ni tak diuji, rupanya memang susah nak naik pangkat apa-apa pun. Kalau kita pergi sekolah dulu pun kita tak pergi melalui ujian, kita memang tak boleh naik pangkat. Jadi rupanya ujian tu dah memang sebahagian daripada kehidupan. So kita kena terima. Jadi kalau ini kita rasakan sebagai ujian, maka bagus. Sebab apa? Kalau kita lulus ujian ni, memang kita akan naik pangkat ataupun naik kelas lah, daripada sekolah pergi ke college boleh naik universiti. Tetapi sebelum naik tu wajib kena ada pemeriksaan ataupun dia punya orang panggil ujian. Okey. Dan bila saya minat dengan you pernah ingat tak Profesor Hamka atau Buya Hamka? Saya baca dia punya tafsiran sikit-sikit dulu, tapi tak habis, panjang, banyak sangat dan detail sangat. Dia tafsir Al-Azhar. Ingat tak Quran yang dia tulis pada masa mana? Anda tahu cerita tak? Dia masa Soekarno dulu meninggal, rupanya dia yang jadi imam masa nak kebumikan Soekarno tu. Dia orang tanya dia, ni Buya Hamka, kenapa you sanggup jadi imam, padahal Soekarno ni dulu lah yang masukkan you dalam jail sampai 2 tahun 2 bulan. Dia kata apa? Dia kata dia terima kasih sangat kepada Soekarno. Sebab apa? Kalau tak pasal Soekarno tu, dia mungkin tak ada masa. Kenapa? 2 tahun 2 bulan tu dia sempat mentafsir seluruh Quran dan dia keluarkan printing dia, namanya tafsir Al-Azhar, warna hijau, panjang, macam ensiklopedia tu kan. Tapi kalau nak baca dia kena banyak sabar. Okey, baik. Ada satu lagi ayat yang selalu kita kena tafakur dan ada kaitan dengan COVID-19 ni, ialah boleh jadi kata Allah, kamu benci pada sesuatu padahal itu baik bagimu. Kadang-kadang kita bencilah sekarang, tak boleh keluar dan sebagainya kan. Tapi mesti ada sesuatu yang baik. Dan saya dah mendapat kebaikannya. Mungkin saya boleh kongsi dengan anda sekejap lagi. Anda pun mungkin kena cari. Setiap yang susah tu mesti ada kemudahan. Dan kadang-kadang boleh jadi yang kita suka sangat, kita seronok masa dulu kan, kita seronok masa kita free, kita boleh travel, kita boleh pergi sana pergi sini kan. Kalau pergi umrah tu setiap tahun no problem, tak ada masalah. Sekarang ni kita suka sangat benda tu. Okey, jaga baik-baik. Ada sesuatu padahal benda itu sebenarnya tidak baik bagi kamu. Saya kata takkan pergi umrah pun tak baik bagi kamu. Saya selalu bergaduh dengan orang pergi umrah hari-hari, atau hari-hari pula, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Inilah tak berhenti-henti. Saya kata kalau kau boleh pergi 3 kali setahun, boleh tak kau bagi 2 kali tu kepada orang miskin? Bagi kat dia pergi. Bagi kat staff kamu, biar dia pergi. Okey? Kalau you kata you dah buat, alhamdulillah. Tapi ramainya terlupa nak tengok kebaikan daripada apa yang dia rasa seronok, rupanya benda tu tak baik bagi dia. Faham maksud saya tak? So sebenarnya Allah tahu semua, kita tak tahulah apa yang sebenarnya yang dia tengah plan. Cuma kita boleh fikir-fikirkan. Okey, kita nak mulakan dengan tafakur COVID-19 ataupun saya tajuknya ini saya panggil COVID-19 ataupun panggil KIF-19. Okay, ready? Ini dia tujuan saya keluar pada pagi ni. Saya nak cerita dan saya nak cuba bagi satu lagu untuk anda. Bukan suruh you dengar, suruh background saja. Sebab saya suka sangat lagu ni. Anda pun dah tahu siapa nama penyanyinya. Tapi hari ni tak ada nyanyian, cuma background saja. Dan saya akan ceritakan apa pendapat saya tentang COVID-19 ataupun KIF-19 sebagai seorang manusia kerdil biasa, sebagai pemikiran. Okey, untuk kita sama-sama dengar. Ready? Alright. Sebenarnya alam ini sudah berkali-kali membisikkan, tetapi kita tidak pernah mendengar. Alam ini sudah berkali-kali bercakap, tapi kita tak pernah peduli apa dia kata. Alam ini sebenarnya dah pernah berkali-kali menjerit, tapi kita tidak hirau. Jadi keluarlah
satu makhluk Allah yang dinamakan apa? Sebutkan. COVID-19. Ataupun nama asal dia ialah novel coronavirus. Tapi enggak enak bahasa coronavirus tu, maka mereka tukar. Novel pun tak sedap. Jadi dia orang bagi nama yang lebih saintifik. Namanya SARS-CoV-2. Sebab CoV-1 dah ada dulu. Zaman SARS. Okey. Dan nama penyakit yang coronavirus bawa, semua dah tahu. Namanya COVID-19. Sebenarnya, saudara sekalian, ini pendapat saya. Mungkin salah, mungkin betul. Saya rasa ia tidak dicipta oleh Allah saja-saja untuk menghukum kita. Tak. Saya tak percaya dia nak menghukum kita. Sebenarnya dia dicipta untuk menyedarkan kita. Itu perkataan yang saya suka pakai untuk diri saya. Dia nak sedarkan kita kepada beberapa perkara. Alam semesta ni dah lama dah dia menangis sebenarnya. Dah lama dia meraung sebenarnya. Faham tak? Dan dia sebenarnya dah lama memohon pertolongan kepada kita. Alam yang kita duduk ni, dunia yang kita duduk ni, dia sebenarnya tengah meraung. Tetapi kita buat tak dengar. Dia minta tolong dah lama dah. Banjir besar, tsunami, kita buat tak sedar. Kebakaran besar-besaran, sampai satu hutan, satu bukit, satu negeri boleh burn down. Kita buat tak ada terasa apa pun. Dan puting beliung. Di negara-negara yang ada tornado, kan, monsun yang sampai habis rumah, pecah belah semua itu, tapi kita buat masih tidur je. Jadi tuan-tuan sekalian, mula dengan 3G, lepas tu 4G, sekarang 5G. Anda masih teruja, anda tak sabar nak pakai 5G. Slow down. Slow down. Orang dah buat kajian, mungkin dengan 5G, dengan parabola yang semua transmission line ni mungkin menyenangkan kita menghinggapi penyakit seperti yang dibuktikan sekarang bernama coronavirus. Anda mungkin dah mula faham, kan? Apabila setiap sel kita dah mula memberontak, dia dah memang tak tahan lagi dah dengan apa yang dia cakap selama ni kita tak dengar. Kita masih bisu dan pekak sebenarnya. Kita apabila malam siang berlalu, kita buat macam biasa. Alam mungkin sudah mulai bosan dengan kita. Kalau tak percaya, tanya saja pada rumput yang bergoyang, kata Abid J. Ade. Lagu ni menjadi nostalgia pada kita. Betul, kalau kita ingatkan, kita tanya pada rumput yang boleh bercakap, kalau dia boleh kata, dia akan tanya kita, kenapa kehidupan laut mulai pupus? Kenapa laut yang penuh dengan ikan, yang cantik-cantik, kehidupannya semua dah rosak? Bukankah kita yang mencemarkannya? Betul? Kenapa glaciers, salju-salju yang besar, all this mulai cair dengan begitu cepat sekali. Dulu bertahun-tahun, berbulan-bulan baru dia cair. Dia ikut tata tertib yang cantik. Tapi sekarang, cuaca dah menjadi begitu panas sekali. Dan iklim sudah jadi haru biru. Bukankah kita yang memanaskan? Macam mana? Fikirlah sendiri. Tapi, tentang penyakit, kenapa dia terlalu berleluasa sekali sekarang ni? Adakah kita tidak terlibat langsung? Penyakit itu datang saja. Hospital makin besar, makin banyak. Spesialis makin ramai. Namun penyakit tidak menurun, bahkan naik lagi. Kenapa makanan? Kenapa minuman? Kenapa udara kita? Semua jadi bermasalah. Saya nak tanya you, kenapa semuanya dah beracun? Bukankah kita yang penyebabnya? Ada. Benarkah kita menzalimi diri sendiri? Mungkin ya, mungkin tidak. Kita tidak dengar laungan daripada alam, betapa beratnya tanggungan mereka untuk menghidupkan kita, untuk menyihatkan kita. Alam menahan, membantu kita dengan kehijauan, tapi hijau sudah jadi tidak begitu hijau lagi sekarang. You tengok peperangan sekarang dah tak henti-henti. Ada saja penindasan ke negara-negara besar ke negara-negara kecil ke, yang besar jadi buli dan sebagainya. Penindasan ini terus di atas sistem ketamakan dan kerakusan tanpa batasan. Jadi apa nak jadi? Kita tetap buat dek juga, betul tak? Jadi kenapa kita kena tafakur hari ini? Sebab kita terus macam tak ada benda je. Walaupun dunia ini penuh dengan kemaksiatan dan kebatilan, kita masih lagi
Tak kira betapa kejam, berapa pembunuhan yang berlaku setiap hari, kita masih tak kisah lagi. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita terus fikirkan, kita renung-renungkan. Kita lebih risau nak makan apa kejap lagi, betul? Samalah saya pun, ni dah mula nak lapar ni. Tapi kita lupa. Kadang-kadang kita terfikir, oh lepas COVID nanti aku nak beli handphone baru yang mana pula. Dah terfikir kereta mana nak ganti. Halo. Daripada kita mikirkan apa-apa yang seperti itu, salah tak kita fikirkan apa yang alam cuba sampaikan kepada kita hari ini. Jadi alam sebenarnya dijadikan oleh Allah SWT, dia turunkan sekarang corona. Sebab apa dia turunkan corona? Ini jawapan yang saya ingin share dengan you. Saya rasa dia untuk memberhentikan dunia sementara. Terlalu laju. Dia nak stop in this so fast track life. Dia nak stop untuk kita bertafakur sebentar. Berfikir, stop for a while. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian, cuma melalui corona, dah lama dah dia cuba keluar dulu. SARS tak dengar, MERS tak dengar, Ebola tak dengar, HIV tak dengar, apa lagi swine flu, Nipah, H1N1, dia bagi dah banyak tak dengar. Dengar pun lepas tu lupa. Maka hari ni Tuhan betul-betul stop everything, shut down the whole world. And God say, Allah kata, aku berkuasa. Kalau tak percaya lagi, tengok apa yang berlaku sekarang. Allah tu seolah-olah berkata pada kita, ujung-ujungnya, oh dengar juga ya kamu. Ujung-ujungnya you akur juga. Seolah macam Tuhan perli kita, oh ujung-ujungnya takut juga kamu. Sebab, kalau sampai sekarang kita masih lagi belum dengar, belum akur dan belum takut, maka kita memang akan membawa kepada kebinasaan seterusnya. Sekurang-kurangnya ramai yang dah sedar. Saya tahu, saya dah sedar. Saya mengharapkan ini berterusan. Anda dah sedar, kita dah muhasabah. Dan kalau begitu, kita pun dah kurang materialistik. Dulu saya ingat nak buat lagi bisnes, nak besar-besarkan lagi. Sekarang saya dah kata cukup-cukuplah. Saya mengharapkan boleh bertahanlah macam ni kan. Dan sebahagian besar daripada kita banyak menangis. Betul? Dan sebahagian besar yang cantiknya dah mula bertaubat. Patutkah kita sampai jadi begini baru kita nak buat semua tu? Tapi apa nak buat? Memang sepatutnya sampai macam ni. Kalau tidak, tak akan dengar. Apapun, Tuhan akan terus menduga kita. Itu kita jangan risau. Cuma kecil besar sahaja. Okay. Sekarang kita ni dah jadi macam alam semula jadi biasa. Okay. Alam semula jadi, dia cuma hidup untuk sihat walafiat, untuk selamat, untuk damai. You nampak tak kita sekarang? Kita hidup sekarang cuma kalau boleh minta pada Tuhan apa? Selamat, sihat dan damai. Kita tak minta, oh give me another gold bar. Kita tak minta lagi rumah besar. Kita tak minta lagi kereta, pangkat. Kita tak peduli pun. Betul tak? Alam semula jadi memang begitu. They live to make sure keadaannya peace and harmony. Jadi apa perasaan kita? Corona sebenarnya dia bagi demam. Kenapa dia bagi demam? You tengok. Dia mengatakan, kalau tak dengar juga, panas badan ni seperti macam api yang membakari hutan masa kita bakar dia. Alam mengatakan, masa kamu bakar aku dahulu, inilah rasanya. Corona juga bagi kita sesak nafas, supaya kita tahu macam mana sesaknya nafas alam, tak boleh bernafas, tidak ada fotosintesis disebabkan terlalu banyak karbon. Ya, contoh karbon dioksida daripada kilang, daripada kereta, kenderaan dan sebagainya. Jadi dia dah sesak, dia bagi kita rasa macam inilah dia berasa sebenarnya. Corona dia bagi kita sampai jadi letih lesu kalau dah sakit, dan kadang-kadang amat merosakkan badan kita. Dan kebinasaan ini kenapa? Sebab kita nak faham bahawasanya alam sudah letih dan lesu dengan perangai kita. Nampak? Dia bagi kita wake up man, wake up. Dan corona juga menarik balik kepada kemewahan dan kebebasan yang kita ada dulu, dan keriangan kita, kita punya kesihatan, kita punya freedom dan sebagainya. Pasal apa? Dulu kita lupa, kita take for granted, kita ambil cara mudah aja. Padahal semasa kita ada yang kebaikan dulu tu, kita kena simpan elok, kita pertahankan. Jadi corona mampu sebenarnya melumpuhkan kita semua. Sebab apa? Kita dah mula melumpuhkan alam. Jadi alam kata, sebelum engkau melumpuhkan aku, aku lumpuhkan kau. Sebab apa? Dunia sudah berada, kata saintis, lebih daripada 4.5 bilion tahun dah. Itu pun kalau mereka tahu takat tu saja. Berarti sebelum kita ada, dunia dah ada. Dunia sebenarnya tak perlukan kita. Faham tak? Dia boleh hidup sendiri. Dan dia tahu cara mana nak hidup. Secara natural. Tapi kitalah yang membuatkan sampai Masya Allah apa yang berlaku sekarang. Okey?
So sekarang China semua dah bersih. Kalau you tengok tempat dia di Beijing, di Shanghai, di Wuhan, semua dia punya udara boleh nampak awan sebersih-bersihnya, kebiruan awan, angin yang boleh dihidu dengan nyaman sekali. Jadi anda nak tahu kenapa semua tu boleh berlaku? Sebab tak ada lagi dah factory yang kelang kabut nak produce gila-gila. Cuma saya nak tahu sampai berapa lama boleh bertahan macam tu. Baik, tak apa. You pernah dengar Venice tak? Tempat orang suka pergi holiday kan? Perasan tak? Air kat sana, di tepi-tepi tempat gondola berjalan semua tu kan, dah ada dolphin menari-nari sekarang. Apa tu, main dengan apa orang yang datang kat sisir dia punya perairan tu. Berarti kenapa? Air tu dah bersih. Dan sebab tidak ada lagi apa asid ataupun minyak-minyak ataupun enjin-enjin gondola tu yang habis mencemar tempat mereka bermain dahulu. Jadi kenapa sekarang ni kita sempat bertafakur macam ni? Sebab kita ada masa. Jadi kita fikirkan apa yang lebih penting saja. Jangan fikir-fikirkan benda-benda yang bukan-bukan lagi dah. Sebab apa? Corona itu yang datang sekarang jangan anggap sebagai hukuman. Dia adalah sebagai laungan untuk kita bangun tidur. Sebab dia nak kena jerit kuat-kuat sikit sekali supaya kita bangun. Kalau kita masih tak bangun, bahaya. Sebab kita kena cari jalan untuk berdamai dengan alam. Kalau kita tidak berdamai dengan alam, kita meneruskan perjuangan sebagai manusia moden macam ni, habislah kita, kan? Dan kadang-kadang kita juga kena berdamai bukan dengan coronavirus, sebab itu makhluk Allah. Sebenarnya kita kena berdamai dengan siapa? Dengan Allah. Sebenarnya ujung-ujungnya kat situlah. Apabila semua ni dah berlalu nanti, saya dah kata kalau Tuhan panjangkan umur kita, kita akan tengok benda ni akan berlalu. Ingatlah, ya, dan betul-betul dengarlah bisikan alam. Sebab kalau kita tak dengar lagi apa kata alam, dan sebenarnya hati you pun dah tahu apa yang cantik, apa yang bersih. Dengarlah kata hati sekarang yang sudah hampir stable sekarang. Zaman ini, zaman you keluarkan balik untuk memikirkan besok sesiapa yang berkuasa. Cuba jaga dan hentikan pencemaran. Itu satu. Nombor dua, hentikan persengketaan. Tak kira sengketa sama ada tembak-tembak, war ataupun politik, stop it. I do not know. I bukan ada jawapan sekarang, tapi kita membuka cerita supaya memikirkan. Supaya kalau selalu suka bersengketa, nak menuding jari, kamu salah, kamu ni, semua, itu alam amat tak suka. Sebab apa? Gelombang alam terganggu dengan fikiran yang sentiasa hasad dan dengki. Mulai sekarang, kita kena teruskan kasih sayang kita, teruskan love, teruskan bagi love dan terima love. Kita bagi senyuman, kita betul-betul sedekah dan sebagainya. Dan kita sayang menyayangi antara sesama kita, sama jiran kita dan sesama semua insan. Tidak ada lagi dah kamu putih, aku gelap, kamu orange, kamu Cina, kamu Melayu, aku India, semua. No. Kau Mak Saleh ke Iban semua. No. Stop it. I do not know who is going to lead the show, but kalau saya panjang umur, saya ingin lihat anak cucu saya besok tidak ada lagi sifat-sifat perkauman dan sebagainya. Sebab apa? Kita baru cakap Malaysia, kita tak mau cakap lagi benda-benda lain. Kalau you dengar nanti, rasa takut balik nanti. Tapi saya percaya dengan adanya corona ini, kita mampu balik kepada asal. Sebab alam menunjukkan cara berdamai, tidak bergaduh. Pernah you lihat padi yang naik, pokok-pokok yang naik, yang cantik-cantik, dia tekan kawan sebelah dia supaya tak naik? Adakah dia kata, oh aku nak naik dulu, engkau tak payah naik sebab engkau ni lambat, engkau warna lain, engkau kepercayaan lain? Ada dia cakap macam tu? Dan ada juga pokok-pokok yang terus naik, meningkat tinggi jauh. Adakah pokok-pokok lain tu dia jealous? Adakah dia pergi cari jalan untuk bagi racun pada pokok yang membesar naik tinggi? Dia naik cara dia. Mereka ikut masing-masing punya alam semula jadi. Baik, cukuplah hari ini tuan-tuan sekalian. Yang penting sekali kita bertafakur untuk menyayangi alam semula jadi. Saya ingin tutupkan dengan sedikit ayat yang paling suka saya dengar, iaitulah berilah alam ini ruang untuk bernafas. Bukan dari segi cuma udara saja, tapi dari segi roh dia, supaya tidak kita terus-menerus mengejar cuma materialisme sahaja. Dan ujung-ujungnya, kalau boleh, mulai sekarang kita mendekati Allah SWT. Kerana kalau kita masih tak mendengar juga, Tuhan boleh kata lagi sekali, you don't listen to me, I know what to do. Contohnya,
coronavirus. Okey, tuan-tuan sekalian, cukuplah saya punya cerita pada pagi ini. Semoga anda dapat sedikit fahaman. And I hope you will stay cool, okay? Dan selamatkan diri masing-masing, jaga family masing-masing, bagi semangat pada pekerja kita, dan kita bagi sedikit nasihat kepada mereka yang sudi dengar. Jangan lagi bersengketa. Let's give love, okay? Cukup. Love today, love forever, and make sure you smile all the time. Make sure jangan terlalu risau dan gelisah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuklah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure, dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.